yang kena ada syukur. Syukurlah dengan hidup aku ni, alhamdulillah. Aku dalam usia emas ni. Jangan malu tu, aku dah tua baru pergi taman ilmu. Jangan malu. Ada orang tu tua tak sampai lagi. Masjid tak pergi, dia pergi masjid dah meninggal baru pergi. Orang usung jenazah dia buat ke masjid nak semayang kan, baru sampai masjid. Ni okey lah ni. Belum jadi jenazah dah sampai fikir pasal jenazah. Baguslah. Iya, kadang cakap dah tua tak malu. Jangan malu. Jangan malu. Allah bagi kekuatan. Jangan kita cemburu. Sedap dia duduk kat kursi. Kita ni duduk bawah aja. Contoh. Yang duduk kat kursi pula sedap betul, dia boleh bersela macam tu elok dia menghadap Samsul Debat depan-depan. Macam mana lah lubang hidung Samsul Debat tu ya. Ada seorang pada tadi tak berkelip, macam mana nak cakap siapa? Tak berkelip. Nak pernah tengok Samsul Debat depan-depan. Tengok. Allahu Akbar. Tak sangka kalau ambil pembaris ni berapa sentimeter je dia kata. Contohlah kan. Ada orang tu pula macam mana hubung Samsul Debat dia rabun. Dengan suara je. Ada yang macam tu. Aduh, kenapalah tak buat teropong tu rumah tu. Tak ada. Tu sebab saya kata tadi. Saya kata tadi macam-macam lah kan. Kita jangan kena ingat orang tu cemburu macam ni, cuma tak. Sebenarnya syukur dengan apa yang kita ada. Boleh duduk lama, alhamdulillah. Dekat belakang tu kejap pusing sini, kejap pusing sini, lenguh dah duduk. Kejap macam ni, kejap macam ni, kejap ketuk lutut. Allahu Akbar. Syukur boleh duduk. Allahu Akbar. Kejap lagi tengok. Saya dah pernah tengok kat Taman Ilmu ni. Kejap. Tolong angkat. Dia tak boleh bangun dah lama sangat duduk. Kesian. Kesian betul. Nak buat macam mana rezeki? Rezeki Tuhan bagi sakit sebab apa? Tuhan sayang. Lagi sakit kita. Tadi yang jalan berseret-seret pun ada. Dia tak jalan, seret. Serap sampai Taman Ilmu. Alhamdulillah. Dia kata. Betul. Rezeki masing-masing. Samsul Debat pernah lama tak bersela ni bersela. Kan? Macam-macam Taman Ilmu ni. Barangkali aku datang mau dia pakai kursi bergerak tu. Kursi sini. Geraknya tu kan. Tak apalah, tak kisahlah kan. Tempat ni seronok sebab tak pernah tak ramai. Saya tengok kehadiran ni 5 ke 8 ribu tak kurang. Termasuk yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira je. Semua saya kira. Syukur. Yang ketiga yang kena ada dalam hati ni, percaya kepada hikmah. Adalah hikmahnya. Hari ni ada yang datang Taman Ilmu, dia tahu ada kuliah tapi dia tak tahu pula Samsul Debat. Kalau tahu aku datang awal. Dah duduk belakang, melangah. Betul tak? Adalah hikmahnya. Lah, nasib baik datang Samsul Debat hari ni. Adik siapa yang baru tahu Samsul Debat? Pagi ni baru tahu Samsul Debat hari ni. Oh, memang semua dah tahu. Oh. Memang hari-hari ramai macam ni lah. Oh iyalah. Makasihlah banyak. Saya yang tak tahan ada makcik ni, dia boleh ambil gambar ramai-ramai JK Masjid. Dah ambil ramai-ramai, dia bila crop tinggal berdua. Dia buat pula wallpaper. Suaminya punya marah dekat aku. Alah, hai. Janganlah buat macam tu ya. Siap macam ni. Tak pandangan tua macam ni. Mini love dia kata kan. Tak apalah, ambil lah. Kan? Macam tu lah. Jadi percaya pada hikmah. Ada hikmah ni Tuhan bagi aku ujian macam ni. Ada hikmah ni Tuhan bagi macam ni. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Yang keempat, redha. Apa beza redha dengan pasrah?
Apa beza redha dengan pasrah? Tengok tu, pasrah menyerah, dia kata. Sebiji macam Ustazah Lisa Surihani. Pasrah itu berserah, dia kata kan. Sebenarnya saya teringat pula, macam itulah kalau saya tanya soalan, macam itulah jawapannya kan. Saya pernah ceramah maulud dekat satu masjid di Kuala Pilah. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut makcik tu. Ceramah je lah. Tanya pula. Kena sahun pula. Kena marah pula serbat ni. Menyesal pula aku tanya. Tu sebab tadi kira senyap tu kira okey lah. Kira jawab pasal tu pun okey lah daripada kena marah. Tak boleh pula tanya soalan berceramah sekarang ni. Kena sahun balik. Maka beza pasrah dengan redha. Redha ini kita menerima dengan hati yang ikhlas. Manakala pasrah pula menerima dengan hati yang sakit. Contohlah, bagi contoh pasrah. Nak buat macam mana kak? Saya terima dah ni bahagian saya. Dah suami saya pilih macam tu. Suami saya dah buat dulu. Hati saya sakit. Saya tak boleh terima. Tapi nak buat macam mana? Kan, saya pasrah ajalah. Dia terima dengan hati sakit. Tapi kalau redha, tak apalah, dah mungkin rezeki saya redha. Mungkin inilah yang terbaik Allah dah tulis untuk saya. Mudah-mudahan suami saya buat yang terbaik dan tak abaikan saya. Orang lelaki jangan risau, tu tak akan berlaku. Ya. Jadi susahlah nak berlaku macam tu, susah sebenarnya. Susah nak dapat. Tapi mana redha ni dia terima. Dia terima, dia cuba lapangkan hati dia, cari kegembiraan dia di sebalik tu. Memang susah. Accident, tergantung kaki. Aduh, hai. Kenapalah jadi macam ni? Habis kau cuti ni macam mana? Nak kerja macam mana? Cutilah, dia kata. Makna tu pasrah. Tapi kalau kau macam ni, wah, habis kau tak kerja lah ni. Itulah hikmahnya pula. Dapat aku rehat kat rumah. Makan pun bersuap. Dia kata macam tu. Nanti makna hikmah. Nampak Dia redha dengan apa yang berlaku. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Biasa dengar tak ayat tu? Jadi kami tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak dekat kami. Jadi kalau dia tengok orang dulu-dulu, kalau dia tolong orang, bila orang cakap terima kasih banyak, ada lah, kau jangan nak terima kasih lah, tak ada benda pun, sikit aja kena marah pula terima kasih. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Jadi sedekah tanda syukur. Usah segan melangkah ke alam kebaikan, kerana kita tidak tahu bila kita akan melangkah ke alam kematian. Mati bukannya jauh sangat dari kita. Hanya sedikit umur yang ada inilah kita guna untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, telah dekat kepada manusia hari yang akan menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Jadi kalau kita tengok, dan begitu juga dalam satu lagi surah Al-Hajj ayat yang ke-14, sungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka persiapkanlah bekalan menuju perjalanan yang panjang yang penuh dugaan di hari perhitungan di akhirat nanti. Gunakanlah masa yang singkat di dunia sebaik mungkin untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sedekahlah secara ikhlas, sedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Tapi boleh tak bagi cara terbuka? Boleh. Dengan niat, dalam surah Al-Baqarah tu kita tahu, dengan niat buat baik, mudah-mudahan orang lain nampak, orang lain nak mengulang perbuatan itu. Sebab kalau kita nampak Ustaz Abid Liu tu dia bagi semangat dekat orang, ada orang bantai dia, ni nak tunjuk-tunjuk lah ni, nak buat konten. Tak baik cakap macam tu. Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Cuma yang kita tahu apa, dia kena tunjuk. Sebab ada orang bagi sumbangan dekat dia, jadi dia kena tunjuk ke mana duit yang orang sumbang tu pergi. Dia kena tunjuk. Nampak tak? Dan satu lagi itu sebab kalau kita nampak tabung, kita jadi orang yang pertama
Berlari kita masuk di dalam tabung, mudah-mudahan ada orang lain nampak, dia pun, iyalah, aku pun nak masuk jugalah. Maka orang yang kemudian akan memberi pahala pada orang yang pertama yang menggerakkannya, tanpa kita sedar. Itu sebab kena kejar jadi orang yang pertama. Sebab mungkin dengan itu dia akan menggerakkan hati orang lain buat baik juga benda yang sama. Saya sumbanglah RM500. Dia bagi 500 lah. Sekejap, aku ada tak? Aku pun nak bagi 500 lah. Jadi yang pertama tadi ada pahala tambahan, sebab dia berjaya mengajak orang lain buat benda yang sama. Kita kadang last sekali kan. Orang kita ni pelik sikit. Kalau banyak, dahsyat betul tabung hari. Sampul ada, tabung ada. Kan? Envelope tu nak postkan ke apa? Kan? Tak kisahlah, janji ada. Dalam envelope tu boleh masuk rantai gelang, mana yang tak pakai tu boleh masuk cincin, masukkan dalam tu. Okay. Kan? Jadi itu sebabnya. Itu sebabnya kalau kita nampak, dan kalau dalam Quran beritahu, kalau kamu memberikan secara terang-terangan sebagai niat untuk memberi contoh yang baik kepada orang lain, maka dia baik buat kamu. Seandainya kamu bagi secara sembunyi-sembunyi, maka dia lebih baik buat kamu. Kalau kita senyap, tak beritahu orang, lagi bagus. Tulis senarai sumbangan, jumlah RM500. Nama, letak nama. IC, nombor IC. Sign, tanya. Tiba-tiba RM1, hamba Allah. Itu masalah tu. Patutnya 500 tadi hamba Allah. Yang RM1 tadi tulis nama dengan nombor IC, tulis, sebab tu paling ikhlas. Nampak tak? Pelik orang kita ni. Lagi banyak duit, lagi besar cek, besar dinding cek tu. Keluar surat khabar, keluar berita, tunjukkan sumbangan yang dibagikan ke orang, kan? Macam itulah orang kita ni, pelik betul. Tak tunjuk tak boleh, kena tunjuk, kan? Jadi kalau kita tengok ni secara terang-terangan, jangan kita tuduh-tuduh orang, jangan kita ni mesti tak ikhlas ni mesti nak tunjuk-tunjuk dengan orang ni. Kita tak tahu hati orang. Jangan ambil alih kerja malaikat, jangan. Kenapa kita kena sedekah? Pertama, dapat menghapuskan dosa. Yang pertama, hapuskan dosa. Dengan sedekah dapat hapuskan dosa dan kesalahan terdahulu. Namun terlebih dahulu mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubat, taubatan nasuha, untuk tidak mengulanginya lagi. Baginda SAW bersabda, yang bermaksud sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu pertama. Kedua, sedekah dapat memisahkan diri dari api neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, dan sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Selain itu, walau sedekah apapun dengan bilangan yang sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Sabda baginda lagi, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kadang saya nak pergi umrah tu kan, orang pas duit dekat saya, bagi RM5, bagi RM10, bagi RM20, bagi RM100. Bila bagi kumpul, saya kumpulkan, masukkan duit apa semua. Akhirnya sampai kat sana, kadang saya selain daripada kita bagi dekat orang, saya terus je beli makanan tu, bagi dekat tu, yang gelandangan-gelandangan dekat Mekah tu, beratur panjang. Dia orang nak bagi, dapat RM500, kita tukar, dapatlah. Sekarang ni duit kita, Allahu Akbar, bawa RM5,000 dapat RM3,800 saja. Bayangkan, saya tukar RM3,000 dapat RM2,200 je. Macam tu lah. Jadi kejap dah habis air, dah habis, tinggal RM50 je, saya kata. Biasanya ada lebih-lebih sikit, sekarang biasalah. Tapi memang baru ni paling pelik lah saya pergi umrah ni. Saya rasa paling pelik. Kenapa? Terkejut saya, kenapa orang Malaysia tiba-tiba tak ramai. Biasanya ramai. Kali orang Malaysia tak ramai. Tanya nak ni Ustaz Bazuki ni, sama dengan saya pergi. Dia pergi grup lain, tapi dia pun cakap orang Malaysia tak ramai. Orang ramai kat sana, tapi orang Malaysia tak ramai. Pelik keadaan tu. Ada grup tu 25 orang, grup ni 20 orang. Grup saya tu adalah 52 orang, tapi itu je lah. Dah tak ramai pun, tak macam dulu. Dan banyak syarikat travel mengadu kat saya, untuk bulan 10, 11, 12 ni, jumlah jemaah yang dah confirm kurang sangat. Mungkin orang dah mula berjimat cermat agaknya. Mungkin lah. Tapi bulan 12 ni insya-Allah saya pergi lagi. Insya-Allah. Bulan 1 pun pergi lagi, insya-Allah. Dah orang bawa saya pergilah. Saya dengar tu juga.
Tak boleh betul perempuan ni lah. Ada je nak respon kan. Saya tak terikat dengan syarikat travel. Saya tak terikat. Setiap kali saya pergi syarikat travel yang berbeza. Sebab apa? Sebab saya tak suka syarikat travel guna muka saya, lepas tu berjanji dengan orang. Sebab banyak syarikat travel letak muka selebriti tertentu, janji dengan orang ni, dia pergi ke? Pergi. Sampai sana, oh dia tak dapat pergi, last minute, jadual dia penuh. Hampa je muka jemaah tu. Dia nak sangat sarapan kat Madinah dengan Syamsul Urbad. Jadi setiap kali saya pergi, yang confirm pergi tu yang keluar muka saya. Jangan. Kadang orang ni gemar nipu-nipu orang ni. Tengok yang baru ni satu syarikat tu kan, tak payah sebut lah, semua tahu. Bohong aja. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Ambil duit orang ni, hantar orang ni pergi. Sudahnya tak boleh cover. Berhutang dengan orang 30 juta. Orang ni kadang bukan semua orang senang macam kita. Dia kumpul duit sikit 150, meniaga, simpan sikit, dah cukup 5,000. Dia telefon, kalau nak promo dengan harga murah hari ni kena cukupkan 5,000. Dia bagi 5,000. Pajak rantai, pajak gelang, nak dapat cukup 5,000. Lepas tu telefon dah tak angkat. Senyap. Oh pergi. Dia kata yang seorang tu pula. Sudahnya tawaf kat KLIA. Petang tu dah sampai kat kita, kat Taman Ilmu. Hai, dah balik umrah ke? Aku balik hari je. Balik hari. Kesian betul. Kena tipu. Sekarang ni hati-hati satu lagi. Orang menipu dalam bab agama ni banyak. Infak, sedekah, dia kata wakaf. Tu yang Gaza Palestin berapa banyak yang sebenarnya tak sampai pun. Ada. Berani betul. Tu belum cerita ni letak muka Syamsul Urbad. Pelaburan patuh syariah. Bohong. Mana ada? Tak handsome tak apa, janji kaya. Bayar 300 dapat ribu-ribu. Bohong. Tak ada manalah. Saya tak pernah approve untuk pergi sign pelaburan tu, tak pernah. Dia letak muka saya, Ustaz Amin Idris dengan Ustaz Arianto. Mana aku tengok gambar kami bertiga ni. Rupanya tazkirah malam Jumaat, Astro Oasis. Dia edit tu pelaburan patuh syariah. Semua ustaz ada, semua ustazah ada. Jangan percaya. Banyak lagi. Nak pelaburan yang dah confirm ada pulangan, Taman Ilmu. Masuk dalam tabung sampul tadi. Yang sampul tadi tu iya juga. Yang sampul Yang sampul tadi masuk ke rantai gelang, masuk. Geran tanah cek kosong letak. Kesian. Alah, hai Ustazah. Mana? Kat mana sampul tadi? Kat mana sampul? Lagi belakang dah. Oh, okey. Tak apalah, dah itu kaedahnya ya. Senang. Tak berapa nampak lubang tabung tu. Iyalah. Tapi betul, banyak sangat orang menipu buat agama ni. Tak takut dia umrah ni nipu orang. Kesian betul tengok ada makcik tu berharap sangat. Tolonglah pulangkan duit kami. Aduh, kesian. Tak rasa apa dia orang ni. Sedangkan orang doa orang yang dizalimi ni direct tau, tak ada roadblock. Terus ke Allah Ta'ala. Janganlah. Ya, kemudian dilipat ganda. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala siapa yang sedekah. Sedekah perbuatan sangat disukai Allah. Bagaimana firman Allah, perumpamaan orang-orang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Macam tu. Jadi akan dilipat gandakan sampai ke 700 kali gandaan pahala. Bagilah tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita jadi kedekut. Akhirnya kita pun akan menyesal. Kan, tiba-tiba mati malam ni. Tidur-tidur tercekik sudu mati. Tak macam mana nak tidur sambil-sambil menyudu. Heran betul tidur. Suami dah lama tak tidur sebelah. Tiba suami tidur sebelah, baru pegang, mati tu beranyat. Allah Akbar, dah lama laki aku tak pegang, mati keras. Lepas tu masa tu lah rohnya terbayang, kenapalah semalam kat Taman Ilmu aku tak bagi, dia kata. Macam tu. Kalau aku bagi semalam tentulah lain kubur aku hari ni. Agaknya lah.
Ni ya, mana tahu. Kita tak tahu kan. Tiba-tiba dah mati. Dekat Singapura tu umur 22 tahun, balik daripada kerja. Sampai kat rumah, mak ayahnya tegur, marilah makan sama. Tak apalah, nak rehat sekejap. Nak rehat sekejap, tak keluar-keluar bilik. Tak keluar-keluar bilik. Maknya pergi tinjau, rupanya dia kesan muntah kat tepi bantal, dah mati. Dia balik tidur tu mati. Ada seorang budak tu, nak sangat tengok Samsul Debat, tak sempat tengok. Mak ayahnya datang jumpa saya. Dia kata, saya bawa hajat anak saya, Ustaz. Anak saya nak sangat jumpa Ustaz. Ya ke? Anak saya, mana anaknya? Anak saya dah meninggal Ustaz. Berapa umurnya? 11 tahun masa meninggal. Macam mana dia meninggal? Dalam tidur meninggal. Setiap malam tengok video Ustaz Samsul Debat. Tapi janganlah bawa cerita, bukan itu sebab dia mati. Kau nak mati, kau tengoklah video dia. Jangan cakap macam tu. Tak ada, bukan. Tapi maknanya dia setiap malam tengok majlis ilmu. Cuba fikir kan? Budak tu dah lah tak ada dosa, 11 tahun, belum balik lagi budaknya kan. Itulah dia. Itu sebab kata tadi kan, buat baik banyak-banyak. Kita tak tahu kita mati bila. Paling tidak kita sempat buat, oh syukurlah, lega aku sempat, aku sedekah kan, macam tu kan. Dan begitu juga yang keempat, dapat melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat dan pantas. Siratul Mustaqim tidak ramai berjaya harungi, akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut, kerana dengan bersedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di hari akhirat nanti. Ada pandangan katakan, nak katakan betapa tirusnya jambatan tu, ibarat rambut dibelah 7. Bayang rambut kita belah 7. Halus macam mana? Dia hanya akan mudah pada orang yang rajin bersedekah. Fikirlah macam mana nak sedekah. Hari ni pergi bank, tukar duit. Sekejap, hari ni hari apa? Sabtu. Hari Senin pergi bank, tukar duit singgit-singgit tu. Tukar duit baru. Ni nak raya baru tukar duit. Tak, tukar. Saya nak tukar RM200. Dia pun bagilah kita duit RM5 dengan duit singgit-singgit. Letak dalam beg Harrod ni. Standby dah. Beg apa benda nama beg ni? Sama jenis lah, sebelah-sebelah. Oh, apa tu? Lindelof apa? Alain Delon ke tu? Oh, Alain Delon. Aku tak nampak dah. Masuk dalam tu. Jadi bukan apa? Standby. Nampak budak masuk bagi minta sedekah. Dek, sini. Panggil dia datang. Ambil RM2. Bagi RM2. Tak apa. Bagi. Tu sebab orang tua-tua dulu kalau nak bermusafir, keluar je daripada rumah, lalu masjid tersuruh pertama, dia berhenti, dia bagi anak dia duit, masukkan duit dalam tabung masjid, langsung sebab apa? Nabi pernah sebut, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Tu dulu buat macam tu. Insurans perjalanan. Nampak tak? Jadi buat, jangan tak buat. Masukkan duit, tukar duit baru. Ini nak raya baru tukar duit kan? Nak raya baru tukar duit. Sekarang tukar duit, standby nak bagi sedekah. Nampak Ustaz Samsul Debat? Nya Ustaz RM50. Tak adalah banyak sangat. Sedekah perjalanan. Ustaz kan musafir, doakan saya. Oh macam tu. Ni contoh. Tak ada. Saja. Janganlah kau ambil balik duit dan sampul tadi. Jangan. Biarkan. Tak payah kan. Saja je tuan. Ni kadang sian tengok orang ada. Saya pergi hari tu grup-grup Singaporean. Saya ceramah di Johor Bahru. Orang Singapura 4 bas datang sana sebab nak dengar ceramah Samsul Debat. Dengar Samsul Debat masuk Singapura lambat sangat, dia datang Johor. Jadi saya pergi Johor, ceramah lah. Semua bagi, tapi semua dah siap doa dah. Siap tulis dah. Dah tulis dah. Doa apa benda nak doa. Doakanlah kan. Tapi doa dalam musafir ni betul. Saya doakanlah semua panjang umur, murah rezeki. Saya doakan mana yang belum kahwin, cepat kahwin. Yang dah lama tak kahwin tu sudahlah. Aduh. Nak juga lagi. Sudah. Penatlah. Aduh. Katanya tuan. Mudah-mudahan dapat anak-anak yang baik, soleh-solehah. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Macam tu je dah settle.
Tak payah bagi pun, tak payah bagi, sudah doa. Okey. Kemudian yang kelima, memadamkan kepanasan alam kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar. Sedekahnya cerita, kan? Itu yang cerita ukhuwah fillah ni, abadan-abadah ni, kan? Baik hubungan selama-lamanya, dunia akhirat baik. Dengan apa? Sedekah. Allah tak ada sedekah ni, Allahu Akbar. Bukannya sebab dia ada duit kita nak sedekah, nak ambil ni. Lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sedekah Fatihah untuk keluarga, untuk isteri, untuk suami, untuk walaupun dia masih hidup, sedekah aja Fatihah. Tak masalah, kan? Iya, sedekah untuk mak, sedekah untuk ayah. Kalau dua-dua ada lagi pun sedekah aja. Buat benda senang, kan?